Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel DDAD. Baru-baru ni aku ada jumpa seorang kawan lama yang mana dia ni merupakan seorang usahawan juga yang berniaga lebih kurang sama dengan aku. Cuma bezanya dia memang daripada lepas sekolah dia terus start bisnes lah. So dalam pertemuan tu kita orang borak macam-macam lah sebab dah lama tak jumpa kan. Daripada cerita pasal bisnes, apa yang dia pernah berniaga, benda apa yang dia pernah jual. So dalam perbualan tu, dalam banyak-banyak topik tu, sampailah ke topik iSinar. So aku cakap dengan dia, aku ni kalau bukan sebab kerajaan bagi keluarkan duit iSinar itu, mungkin struggle juga nak survive juga kan. Yelah sebab kita nak settlekan komitmen dan overhead company, sewa, bil dan sebagainya. Jualan kedai pun yang merundung teruk dalam tempoh PKP tu kan. Lepas tu, dalam pada cerita-cerita tu, dia pun cakap, oh kau untung lah kau ada KWSP. So aku tanya dia balik, kenapa kau tak ada KWSP ke? Dia cakap, aku mana pernah ada KWSP, aku tak pernah kerja dengan orang dia. Lepas tu aku tanya balik, habis kau berniaga lama ni tak ada SSM ke? Dia kata, ada, dia kata kan. SSM ada, lesen ada, semua complete dia kata. So apa masalahnya aku cakap kan? Kenapa kau tak daftar KWSP, cara untuk diri sendiri kan? Lepas tu dia tanya balik, boleh lah cara untuk diri sendiri? Rupa-rupanya selama berpuluh-puluh tahun dia bisnes, dia memang tak pernah carun KWSP pun. Dan dia pun tak tahu yang rupanya KWSP ni kita boleh carun untuk diri kita sendiri. So berdasarkan kes kawan aku ni, jadi aku assume mungkinlah di luar sana ada ramai lagi yang masih tak tahu cara untuk nak carun KWSP untuk diri sendiri. So dalam video ni aku nak kongsikan dengan korang kenapa dan bagaimana sebagai usahawan atau peniaga kecil, pemilik syarikat lah maksudnya, tidak kira sama ada syarikat kita menggajikan pekerja atau tidak, kita boleh dan perlu untuk mencarum diri kita sendiri. Kerana secara hakikatnya sebagai usahawan syarikat enterprise, kita adalah pekerja untuk syarikat kita. So apa perlunya caruman KWSP ni? Seperti yang semua sedia maklum, KWSP ni juga merupakan salah satu jenis simpanan. Dan simpanan kita ini juga turut akan diniagakan oleh pihak kerajaan. Dan pada aku kadar faedah yang diberikan boleh tahan juga tingginya. Malah kalau kita nak ambil data untuk tahun 2020, tahun lepas, dividen yang diberikan oleh KWSP jauh melebihi dividen yang kita peroleh daripada ASB. Selain daripada itu, kerana semua sedia maklum sebagai peniaga, kita tak punya payslip untuk membuktikan jumlah pendapatan bulanan kita. Jadi, laporan caruman KWSP ni juga boleh menjadikan salah satu bukti untuk pihak bank menentukan kita punya jumlah pendapatan bulanan lah. So, sekarang ni kita dah tahu KWSP tu apa, pentingnya, kenapa. So, macam mana kita nak mula? Macam mana nak start? Okey, pertama sekali kita perlu mendaftar iAccount untuk KWSP. iAccount ni adalah akses untuk masuk ke portal KWSP untuk login username dengan password kita. Untuk iAccount, dia terbagi kepada dua, iaitu iAccount peribadi, itu untuk keahlian kita sebagai pencarum KWSP, dan juga iAccount majikan untuk kita menguruskan caruman KWSP orang-orang yang bekerja di bawah syarikat kita. So kalau macam korang sebelum ni memang belum pernah ada iAccount untuk keahlian, aku cadangkan kebetulan korang nak buat iAccount untuk majikan ni, korang buat juga sekali iAccount keahlian untuk peribadi. Sebab urusan ni boleh dibuat serentak. Dah terlanjur korang pergi ke kios ataupun pejabat KWSP atau cawangan KWSP, baik korang buat semuanya pada masa tu kan. Tak payah nak 2-3 kali pergi ke pejabat KWSP. Apa beza iAccount peribadi dengan iAccount majikan? iAccount peribadi ni, ini adalah untuk korang login dan melihat ringkasan akaun, kita punya laporan caruman, lepas tu kita nak letak penama waris ataupun informasi-informasi untuk syarat-syarat kelayakan untuk tujuan pengeluaran dan juga pendaftaran untuk memilih sama ada simpanan konvensional ataupun yang patuh syariah. Ini lebih kepada akaun peribadi kita. iAccount majikan pula, dekat situ untuk kita masukkan maklumat syarikat kita, jumlah pekerja yang kita ada bawah kita, untuk kita mencarum pekerja-pekerja yang berada di bawah pentadbiran syarikat kita lah. Termasuklah untuk kita nak carumkan diri sendiri ke, ataupun kita nak daftarkan sekali wife kita sebagai salah seorang daripada staff kita untuk kita nak carumkan caruman KWSP dia setiap bulan. So jangan ingat suri rumah tu tak ada KWSP kan. Sebab biasanya syarikat-syarikat kecil ni, company enterprise ni, biasanya kita berniaga, yang bekerja dengan kita tu adalah family kita sendiri, anak-anak kita, wife kita. Jadi better kita carumkan diorang-diorang ni.
Sebab benda tu pun nanti boleh jadi salah satu bentuk simpanan diorang juga. Untuk nak daftar akaun peribadi ni, cara dia senang je. Pertama sekali kita pergi ke mana-mana kios ataupun cawangan KWSP yang berhampiran. Kemudian kita dapatkan ID dan kata laluan sementara daripada pegawai yang in charge tu. Dan selepas kita dah dapat kata laluan dan ID sementara tu, kita login ke portal rasmi KWSP, iaitu kwsp.gov.my. Nanti akan ada satu SMS verifikasi dihantar ke handphone kita untuk linkkan handphone dengan kita punya ID. Selepas kita dah buat pengaktifan tu, kita dah boleh login dengan menggunakan ID pengguna yang kita pilih dan juga password serta frasa rahsia yang kita tetapkan. Bila semua pengaktifan telah selesai, nanti kita akan dapat notifikasi pada skrin komputer kita yang mengatakan pendaftaran tu dah berjaya. Kita dah boleh login, masuk ke akaun kita dengan menggunakan username dengan password tadilah. So, untuk pengguna smartphone, kita juga boleh download app iAccount KWSP dan kita login pakai kita punya ID pengguna dan kata laluan yang kita daftar tadi. So dekat sini nanti kita boleh check lah kita punya jumlah simpanan kita selama ni, laporan caruman, faedah yang kita terima untuk laporan tahun lepas dan sebagainya lah. So untuk pendaftaran akaun majikan pula macam mana kan? Okey, macam yang dinyatakan dalam portal rasmi KWSP, kita just klik je dekat menu majikan tu, kita pergi kepada pendaftaran. So dekat sini dia bagilah sektor-sektor yang kita boleh daftar untuk sebagai majikan. Majikan sektor awam misalnya. So dalam kes kita adalah majikan sektor swasta. Untuk sektor swasta ni termasuklah syarikat-syarikat enterprise, syarikat-syarikat sdn berhad dan sebagainya lah. Setiap peniaga yang berdaftar dengan SSM, kita layak untuk mendaftar sebagai majikan untuk akaun majikan di KWSP lah. So, apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kita bawa masa pendaftaran tu tadi? Pertama adalah salinan kad penalan owner, salinan kad penalan pemilik. Kalau pemilik tunggal, korang seorang lah. Kalau syarikat korang ada rakan kongsi apa semua, so ke semua IC rakan-rakan kongsi perlu dinyatakan sekali lah. Kedua, sijil salinan SSM daripada lampiran 1 sampailah lampiran alamat pemilik yang belakang tu perlu dibuat sekali, dibawa sekali. Dan yang ketiga adalah perlu mengisi borang KWSP 1. Borang ni nanti masa kita datang ke kaunter tu nanti, pegawai yang in charge tu dia akan bagi kat kita untuk kita isikan. Nasihat aku kat sini, korang terus tanya dengan pegawai tu, minta dia tandakan pada borang tu bahagian yang mana yang berkaitan dengan syarikat kita. Yang bahagian yang mana yang kita perlu isi, bahagian mana yang kita perlu isi dan yang mana kita perlu tinggalkan. Minta dia tick, minta dia tandakan. Sebab ada certain area pada form tu actually tak ada kena-mengena dengan kita. Dia mungkin untuk satu borang untuk nak kata semua jenis syarikat, enterprise ke, holding ke, sdn berhad dan sebagainya. Jadi kalau macam kita cuma company enterprise, mungkin ada bahagian-bahagian lain tu yang tak berkaitan dengan kita, minta pegawai tu tandakan. Dan selepas kita isi itu, kita terus minta dia createkan ID dan kata laluan, activate siap-siap depan dia. Jangan korang tak perlu bawa balik dan isi pula dekat rumah ataupun nanti buat sendiri depan komputer. Aku nasihatkan masa dengan dia tu, minta terus dia buatkan depan kita. Dia akan login, dia akan createkan, nanti dia akan suruh activatekan handphone, nanti dia suruh minta kita check dekat handphone dapat SMS tak. Lepas tu nanti bila dah complete semua dan kita dah ada username dengan password, balik kat rumah kita boleh tukar password kita kalau macam kita nak lebih secure. Dengan cara macam ni lagi senang lah, sebab kita tak perlu nak ulang alik 2-3 kali dan dalam masa sama urusan kita tu boleh settle terus kat situ. Urusan untuk dapatkan akaun peribadi dan juga akaun majikan. So dekat sini aku nak tunjukkan sikit, once kau dah dapat login name dan password untuk akaun majikan, macam mana dia punya paparan kat bahagian dalam dia untuk kita uruskan hal caruman. Kat KWSP tu, kita just klik dekat log masuk. Nanti kita akan dapat nombor majikan selepas kita daftar tadi tu. Nombor majikan tu tadi adalah kita punya user ID
dan password yang kita create lah. So dekat paparan pertama ni tadi, dia akan pamerkan notifikasi untuk caruman yang perlu kita jelaskan untuk bulan tersebut. So kalau korang nampak kat sini, untuk caruman bulan ni, bulan Jun, ia adalah merupakan caruman yang kita perlu bayar bagi tempoh gaji yang bulan 5 yang lepas. Dan setiap caruman ni perlu dijelaskan sebelum 15 hari bulan setiap bulan. Bermakna sebelum 15 hari bulan 6 ni, kita perlu jelaskan caruman KWSP untuk gaji bulan 5 yang lepas. Begitu juga kalau macam bulan ni kita ada pekerja baru masuk. Let's say dia masuk kerja 1 bulan 6. So sekarang ni 6 hari bulan 6, kita kena mencarum untuk yang bulan lepas punya gaji. Jadi kita tak perlu lagi mencarum untuk pekerja yang baru masuk tu tadi. Caruman untuk dia tu nanti hanya akan kita carumkan pada bulan 7, iaitu gaji dia untuk gaji bulan 6. Cara nak tambah pekerja ataupun nak masukkan pekerja sangat senang. Kita just masukkan saja nombor IC dan klik search tu, dia automatic data pasal diri dia akan appear. So dalam kes yang aku tunjukkan ni, kalau kita nak masukkan diri kita sendiri, kita just type je nombor IC kita dan klik tambah kat situ. Kita akan masukkan, dia akan generate lah untuk bila kita nak mencarum tu nanti, kita masukkan maklumat kita lah. Dia sangat senang. Bila kita login tu, kita pilih contribution month tu, nanti kita klik next je, dan dekat sini kita boleh tambah employee, kita boleh tambah senarai pekerja kita. Dan cara nak tambah pun senang, just masuk ke IC, kemudian kita letakkan dia punya kadar gaji dia, dan sistem KWSP akan terus calculate berapakah jumlah caruman yang perlu dibayar oleh pekerja tersebut dan juga berapakah kadar caruman yang majikan perlu bayar. So dekat sini apa yang aku buat, biasanya untuk pekerja aku, untuk caruman diri dia sendiri, aku akan potong daripada dia punya gaji, dan caruman majikan adalah top up daripada duit company. So dekat payslip dia tu nanti akan ada jumlah gaji dia yang telah dipotong kadar caruman diri dia sendiri 11%. Sebab kita, masa kita nak carumkan kat sini, masa kita nak bayar kat sini, kita kena bayarkan on behalf of employer juga. Jadi kita kena bayarkan bahagian yang majikan, kita kena bayarkan yang bahagian pekerja. So masa kita next payment ni, dia akan calculate total terus. Kita just proceed next. Nanti dia akan terus bawa kita untuk login kepada kita punya online banking, dan dekat situ kita boleh terus buat pembayaran lah. Settle. So aku rasa itu saja perkongsian aku untuk kali ini, dan aku harap sekiranya ada kebaikan daripada video ni, moga tak jadi keberatan untuk korang share dan repost kepada orang lain, supaya maklumat yang aku cuba nak kongsikan ni boleh sampai ke pengetahuan orang lain juga. Dan sekiranya korang suka maklumat-maklumat serta info-info yang macam ni, jangan lupa untuk subscribe channel DDAD, kerana lepas ni aku akan buat lebih banyak perkongsian. Dan andainya korang ada pertanyaan ataupun cadangan untuk penambahbaikan channel aku ni, ataupun permintaan untuk video yang akan datang, korang boleh tinggalkan komen di bawah, dan insyaAllah aku akan baca satu-satu dan aku akan reply. Dan sekiranya pertanyaan tu memerlukan penjelasan detail yang memerlukan aku untuk jelaskan dalam video, mungkin aku akan produce video khas untuk menjawab soalan korang tu tadi. Sehingga itu, berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Aku nak mencoba, dan tapi aku tak tahan. Cuba